Dasar mesra pelabur jadikan Sabah destinasi pelaburan strategik. Perkembangannya kita bersama Anisia Dollar. Silakan Ann. Ya, baik Farhatul. Tahun 2025 menjadi titik penting dalam lanskap ekonomi Sabah. Negeri di bawah Bayu ini mencatat lonjakan pelaburan ketara sekaligus mengukuhkan kedudukan sebagai destinasi utama tenaga baharu, hub logistik serantau serta industri minyak dan gas hiliran. Ikuti imbasan ekonomi dan pelaburan Sabah 2025 bersama Alicia Ornella Michael. Prestasi ekonomi Sabah pada 2025 terus menunjukkan momentum memberangsangkan. Dipacu belanjawan tertinggi dalam sejarah negeri berjumlah 6.42 bilion ringgit. Pendapatan negeri turut meningkat kepada 6.445 bilion ringgit. Manakala jumlah pelaburan diluluskan setakat suku ketiga 2025 mencecah 11.9 bilion ringgit. Mencerminkan keyakinan tinggi pelabur terhadap hala tuju ekonomi negeri. Antara pemacu utama ekonomi Sabah ialah sektor minyak dan gas hiliran, khususnya pembangunan di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang atau SOGIP. Projek mercu tanda East Steel Enterprise Sabah bernilai lebih 31 bilion ringgit dilaksana dalam 3 fasa dan meletakkan Sabah di landasan strategik sebagai pengeluar keluli hijau utama di rantau ini. With the launch of this project, we can foresee a wide range of ripple effects extending beyond this investment, such as in green technology, to spur innovation, drive benefits for businesses and communities, as well as jobs creation to further enhance the livelihood of our people, not just for Sipitang, but also overall for Sabah. Selain Istil, SOGIP turut menempatkan pelaburan strategik lain termasuk ZLNG Petronas, kemudahan LNG terapung terbesar di Sabah. Turut dibangunkan projek penapisan petroleum oleh Petroventure Energy bernilai lebih 15 bilion ringgit. Pada awal 2025, Sabah mencatat kejayaan jualan minyak mentah bernilai 100 juta ringgit. Menerusi SMJ Energi Sendirian Berhad menembusi pasaran domestik dan antarabangsa. Dalam sektor tenaga, kerajaan negeri meluluskan pembangunan sistem penyimpanan tenaga bateri atau BES bagi memastikan kestabilan bekalan elektrik. Hampir 1,000 megawatt kapasiti tenaga baharu diluluskan melibatkan hidro, solar dan angin. 15 projek solar skala besar berkapasiti 199 megawatt diluluskan. Dengan kapasiti keseluruhan dijangka melebihi 350 megawatt menjelang 2027. Pada masa sama, dasar ekonomi biru terus diperkasa sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Teknologi Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) diteroka di pantai timur Sabah melalui pelaburan swasta dan disasarkan siap pada 2027. Manakala projek landing Port Tuna bernilai 360 juta ringgit di Kota Kinabalu dilaksana dengan 30% pegangan kerajaan negeri. Sementara itu, POIC Lahadatu terus muncul sebagai hub logistik dan perindustrian serantau. Setakat ini, POIC menjana pelaburan sehingga 4.3 bilion ringgit serta menarik 43 pelabur tempatan dan asing. Sabah turut menerima 3 pelaburan bernilai lebih 2.5 bilion dolar Amerika melalui POIC, melibatkan industri oleokimia dan biobahan api. Secara keseluruhan, 2025 menyaksikan Sabah berada pada landasan kukuh menuju ekonomi perindustrian moden. Dasar mesra pelabur terus menjadi pemangkin keyakinan, membuka peluang pekerjaan dan menyokong pembasmian kemiskinan. Dengan nilai pelaburan mencecah hampir 12 bilion ringgit setakat suku ketiga 2025, Sabah kini dilihat semakin kukuh sebagai destinasi pelaburan strategik, khususnya dalam sektor tenaga, perindustrian dan ekonomi biru. Kerajaan negeri yakin momentum ini akan terus memacu pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Alicia Ornella Michael, RTM.
Sabah memperkukuh kawalan keselamatan pelancongan khususnya di Semporna susulan kebimbangan terhadap isu operasi haram dan keselamatan pelancong. Bagi tujuan itu, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah menubuhkan pasukan petugas bersepadu pelancongan. Langkah itu diambil susulan peningkatan isu kritikal yang berpotensi menjejaskan keselamatan pelancong serta imej industri pelancongan negeri. Menterinya Datuk Jafri Arifin berkata, pasukan berkenaan melibatkan pelbagai agensi negeri dan persekutuan merangkumi aspek keselamatan, penguatkuasaan, pelesenan dan pengurusan infrastruktur pelancongan. Soal keselamatan kita tidak boleh betul ansur. Dia melibatkan soal perairan kita, sempadan, keselamatan dan sebagainya. Yang mana di dalam jurukuasa ini juga kita libatkan sama di segi penguatkuasaan. Pasukan petugas ini akan memantau operasi tanpa lesen, kemudahan tidak selamat serta penguatkuasaan di kawasan perairan dan jeti awam. Kerajaan negeri menyasarkan penyelesaian awal dalam tempoh 2 bulan. Dengan laporan kemajuan berkala bagi memastikan tindakan bersepadu dilaksanakan secara tegas dan berkesan. Keresahan lebih 5 tahun penduduk kampung Binunuk Beaufort kini berakhir. Masalah hakisan teruk di tebing Sungai Padas ditangani menerusi projek penambahbaikan Sherun kilometer 0.75 yang mula November lalu. Projek bernilai 5.5 juta ringgit ini dijangka siap sepenuhnya Februari 2027, sekaligus menyelesaikan isu keselamatan laluan utama yang kritikal kepada penduduk setempat. Jadi sudah tentu pihak kerajaan hari ini sangat prihatin dan inilah kesungguhan dan komitmen kerajaan kita untuk menangani isu yang berlaku demi kesejahteraan rakyat pada keseluruhannya. Menurut Datuk Ruslan, tahap hakisan mula membimbangkan sejak 2023, mendorong penilaian teknikal oleh JKR sebelum permohonan peruntukan kecemasan dibuat. Jelas beliau, laluan berkenaan merupakan akses utama kepada lebih 2,000 penduduk kampung Binunuk dan kampung Balibata selain sering dinaiki air ketika banjir dan hujan lebat. Dalam perkembangan berkaitan, 2 lagi cerun kritikal dikenal pasti di Kampung Lumatai dan Kampung Suasa, dengan Kampung Suasa berada pada tahap membimbangkan. JKR diarah menjalankan kajian teknikal bagi membolehkan kerja penambahbaikan dilaksana seawal tahun depan. Kerajaan negeri tegasnya kekal komited memperkukuh infrastruktur asas khususnya di kawasan pedalaman yang terdedah kepada risiko bencana alam. Setiap tarikan busur menuntut ketepatan. Setiap lepasan anak panah melatih fokus dan disiplin. Kini Sukan Memanah bersedia mengukir sejarah baharu dalam lanskap Sukan Warga Pendidikan. Sukan memanah tradisional dan moden selangkah lebih dekat untuk diangkat sebagai acara rasmi Persatuan Sukan Kaki Tangan Perkhidmatan Pendidikan PSKPP. Cadangan disuarakan Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa, susulan sambutan luar biasa warga pendidik terhadap sukan yang menguji fokus, ketepatan serta kekuatan mental. Menurutnya, memanah bukan sekadar sukan, malah medium pembentukan disiplin, kesabaran dan daya saing. Ia selari dengan peranan pendidik dalam membentuk generasi masa depan negara. Penyertaan memanah ini memang daripada seluruh negeri Sabah. Dan warga pendidik begitu berminat untuk sukan memanah ini. Dan kita juga memberikan sokongan padu agar program seumpama ini dapat dijalankan di masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis makan malam santai bagi meraihkan peserta dan petugas pertandingan memanah tradisional dan moden tertutup Kaki Tangan Pendidikan Negeri Sabah di Beaufort. Sipitang turut mencatat sejarah apabila 2 anak tempatan, Rohayati Tarib dan Ismail Jumat, mengharumkan nama negara selepas meraih tempat ketiga kejohanan European Traditional Open 2023 di Jerman. Kejayaan ini sekaligus membuktikan sukan memanah Sabah berpotensi melangkah lebih jauh di pentas antarabangsa. Sukan ni ia sangat diminati oleh ramai orang, termasuk guru-guru dan kaki tangan pendidikan. Jadi harapan saya sukan ni bolehlah untuk diteruskan ke PSKPPS.
Kami berharap agar sukan ini dapat diteruskan dan dimasukkan di dalam PSKPPS Negeri Sabah tahun 2026. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa bersama Farhatul dalam Berita Wilayah. Salam Malaysia Madani, Farhatul. Terima kasih, Anisia.